Okey, so ni soalan yang saya bagi. Macam mana bunyi soalan dia saya bagi? Baca kat saya tulis. Show. Show a meiotic diagram. Okay, show a meiotic diagram. Meiotic diagram. When non-disjunction When occur. non-disjunction occur. Kat mana? That leads to That leads to leads to Klinefelter syndrome Klinefelter syndrome. Okay, K ni and huruf Turner besar. syndrome. Klinefelter syndrome. And Turner syndrome. And Turner syndrome. Okay, ini jawapan daripada Adilah Okey, so macam mana ya kita kena faham soalan dulu. Okey, soalan dia tanya macam mana individu Klinefelter dan juga individu Turner syndrome terbentuk hasil daripada non-disjunction. Okey, non-disjunction berlaku semasa proses pembentukan gamet iaitu meiosis. Okey, so perkara pertama kita kena tahu dan kita kena hafal lah ya. Okey, kita kena tahu Klinefelter syndrome ni dan Turner syndrome ni adalah sejenis non-disjunction yang melibatkan autosom ataupun seks kromosom. Siapa tahu? Dia melibatkan Seks kromosom. seks kromosom. Okey. Yang tu kita kena hafal lah, kita kena ingat lah dia melibatkan seks kromosom. So kalau kita tengok dalam karyotype, seks kromosom yang X dan Y ataupun XX tu. Okay, so kalau lah Klinefelter syndrome, kita kena tahu juga bahawa Klinefelter syndrome, manusia ini dia mempunyai genetik 44 plus XXY. Dia ada extra copy of X kromosom. Okay, dan kita kena hafal juga yang ini bahawa Turner syndrome pula adalah Turner syndrome adalah manusia perempuan. Kalau Klinefelter dia lelaki tapi kalau Turner syndrome dia perempuan. Dan dia punya genotype dia adalah 44 plus XO. Yang itu kita memang kena take note. Therefore, bila kita nak lukis meiotic diagram, kita kena lukis yang lukisan kita tu kena ada sama ada kita buat dalam spermatogenesis, maksudnya bila non-disjunction berlaku semasa pembentukan sperm, ataupun non-disjunction berlaku semasa oogenesis. Dalam kes ini dia tak bagi tahu berlaku dalam spermatogenesis ataupun oogenesis. Untuk soalan macam ni kita boleh buat mana-mana saja. Dalam spermatogenesis boleh, dalam oogenesis pun boleh. Jom kita tengok macam mana boleh berlaku. Kita tengok kawan awak buat first of all, kejap saya nak kecilkan sikit dia punya. So first of all, disebabkan kejadian manusia Klinefelter adalah XXY, kita patut tulis juga kat sini. Turner syndrome adalah 45. 44 plus XO. Alright. So, yang kita kena buat dekat sini, adalah kromosom seks sahaja. So kita tak boleh buat dua pasang kromosom. Faham tak? Kita hanya buat kromosom seks sahaja. Kalau awak buat macam ni, awak merujuk kepada kromosom yang mana satu? Merujuk pada kromosom ataupun autosom ke kromosom yang mana satu? So tak boleh. So kita kena buat lukisan yang hanya melukis, yang kita hanya lukis, saya tukarkan hitam kita kena buat lukisan macam mana? Kita hanya perlu buat lukisan yang hanya melibatkan kromosom X
XX ataupun XY, kita decide. Okey, kalaulah kata proses ini berlaku dalam spermatogenesis. Berlaku non-disjunction dalam spermatogenesis. So kita lukis hanya melibatkan X dan Y kromosom. Kalau dalam oogenesis kita hanya melukis, saya buat gini kalau kata dia berlaku sekejap. Alright, kalaulah berlaku dalam oogenesis, kamu kena lukis kromosom XX saja. So kat sini awak merujuk kepada kromosom yang mana satu. Tak boleh lah. Tak perlu lukis sampai 2 set kromosom. Awak nak rujuk kat mana? Kalau awak rujuk yang bawah ni sebagai XY, atas ni awak rujuk kromosom pair yang mana satu. So tak perlu lukis ekstra kromosom ni, tak perlu. So buat apa awak nak lukis ni kan? Alright. So tak perlu. Tak perlu. So hanya lukis kromosom X dan Y sahaja. Dan kalau awak lukis macam ni pun salah. Sebab kromosom X dan Y saiz dia tak sama. Kromosom X lebih besar berbanding kromosom Y. Sebab apa saya kata macam ni? Sebab kawan awak, dia tak tulis berlaku kat spermatogenesis ke oogenesis. Kalau oogenesis pula pun tak betul juga sebab ni ada kromosom yang tak tahu kromosom yang mana satu. Kita hanya perlu lukis kromosom XX ataupun XY saja. Bergantung kepada meiotic diagram kita dalam spermatogenesis ataupun oogenesis. Now kita buat dulu. Saya nak buat dulu untuk kalaulah meiotic diagram ni berlaku non-disjunction yang berlaku dalam meiosis ini berlaku dalam badan orang lelaki. So kita hanya perlu lukis. Saya bagi bulat dulu. Saya nak tunjuk kat awak ini sebelum berlaku proses sebelum berlaku proses S phase. Katalah berlaku S phase di sini. So yang ini kromosom X, ini kromosom Y. So kita tahu sebelum berlaku proses meiosis, cell division, sel mesti kromosom mesti undergo S phase di mana DNA dia akan replicate. DNA dia akan mengganda. Tanpa menambahkan bilangan kromosom, dia hanya tingkatkan kromosom mass sahaja. So kat sini kromosom awak akan menjadi sister chromatids. Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Ya. Kita memang kena lukis dari S-phase lah. Ya. Untuk lebih faham, tunjukkan ini sel yang asal. Ni original sel. Sel yang asal. Primordial germ cell adalah sel orang kata apa, sel yang raw, yang sel yang kata mentah lah, ataupun kita kata macam stem cell kita. Sel yang mentah dalam badan kita di mana kromosom dia akan melakukan proses S phase untuk mengganda. Sebab apa? Selepas ini dia akan melakukan proses cell division. Boleh faham? Kena tunjuk ya. So sekarang ni awak punya X dan Y kromosom terdiri daripada homologous kromosom. Dia dah jadi homologous kromosom yang sudah duplicated. Dia dah mengganda. So kemudian dia akan undergo meiosis 1. Kita tak perlulah lukis cell division ni sepenuhnya prophase 1, metaphase, anaphase, telophase, tak perlu. Kita hanya perlu tunjuk dekat anaphase 1 sahaja. In meiosis 1. So masa dekat dalam anaphase 1, let's say kita buat dulu proses meiosis 1,
at the end of meiosis 1 awak akan dapat dua sel je dulu, betul tak? So masa ni kalau ikut yang normal, awak punya katalah orang lelaki ni, so dia punya homologous chromosome X dan Y ni, dia akan berpisah, betul tak? Kalau ikut macam ni kan, kalau kita belajar masa chapter 3 macam ni kan, betul tak? Faham tak? Ingat tak? But what happen adalah di sini berlaku, Nandi junction. Kita buat dulu, contoh yang pertama, contoh yang pertama kita buat. Kenapa tak ada saya punya eraser? Kejap Sekejap, choose eraser. Small eraser. Kita balik. Nanti start dah masalah dia dah ni. Sekejap Draw, pencil. So kat sini, what happen is bila berlaku, katalah kita buat contoh, non-disjunction berlaku semasa, for example, non-disjunction katakan non-disjunction, sebab non-disjunction ni dia boleh berlaku dekat mana-mana fasa, dia boleh berlaku dekat anaphase 1 ataupun anaphase 2. So non-disjunction apa maksud dia? Bila kromosom fail to separate. Therefore, it is fail to separate. Dia juga akan fail to move to opposite pole. So therefore, dia akan move to one pole only. Awak kena tahu non-disjunction adalah kegagalan kromosom untuk berpisah. Jadi bila dia gagal berpisah, dia berpisah bila? Masa fasa anaphase 1. So bila anaphase 1 dia melibatkan homologous kromosom. Kalau dia terjadi dekat anaphase 2, dia melibatkan sister kromatik. So let's say non-disjunction berlaku dalam anaphase 1. So instead kita lukis macam ni, daripada kita lukis macam ni, kita terpaksa padam yang ini. Mana saya punya eraser ni? So let's say bila berlaku non-disjunction, sekejap so let's say kalau ikut normal, homologous chromosome X dengan Y ni, Y dan X ni akan berpisah Masalahnya, bila non-disjunction berlaku, sekejap saya tukar. Saya padam dulu. Saya punya pen ni. Maksudnya bila non-disjunction berlaku, kita terpaksa lukis macam mana nak dapatkan pen yang semula ni? Tekan tangan.
Okay. So kat sini bila dia fail to separate, so dua-dua kromosom X dan Y akan bergerak ke arah one pole sahaja. Okay, dia bergerak ke arah one pole ni sahaja. Okay, dia tak terpisah. Okay, disebabkan oleh non-disjunction. Boleh faham? Okay, so itulah satu mutation. Okay, mutation, punca mutation tu berlaku. Punca kepada kromosomal number alteration ini berlaku. Okay, bila non-disjunction of chromosome occur. Okay, so ini kalau berlaku dalam anaphase 1. Okay, what happen ya, kalau lah ya, saya nak tunjuk dekat awak what happen. Okay, kalau berlaku dalam anaphase 2. Okay, katalah ya, saya okay. Oh. Dia macam okay. Okay, so katalah berlaku proses mutation. Okay, berlaku dekat okay, copy dulu. Okay, kita buat satu lagi. Oops, kenapa pergi atas ni? Okay, so mutation pun boleh berlaku pada sekejap Okay, so katalah ini melibatkan X dan Y kromosom juga. Okay, so before S phase, okay, after S phase dia dah duplicated. Okay, ini XY kromosom. Okay, kalau lah berlaku pada okay, kita buat dulu okay, ini beza dia kau. Ini non-disjunction berlaku masa okay, anaphase 1. Okay, so katalah dekat sini pula okay, berlaku disjunction seperti biasa. Okay, disjunction maksudnya perpisahan lah kan. Disjunction of homologous chromosome. Okay, maksudnya tak ada non-disjunction berlaku. Okay, so ni beza dia. Boleh faham tak? Okay, ini maksudnya bila XY kromosom boleh berpisah dengan baik. Okay, ini XY kromosom. Okay, so ini X pergi ke sini, Y pergi ke sini. Okay, boleh faham? Masalahnya yang ini X dan Y dan yang ini O. O maksudnya tak ada seks kromosom lah. Okay, tapi sel ini masih ada 22 autosom yang lain. Okay, kalau kat sini tadi dia 44 autosom. Okay, bagi manusia, so bila dia berpisah maksudnya 22 autosom. Okay, plus XY kromosom dan di sini 22 autosom. Okay, plus O. Okay, without any sex chromosome.
Okey, kalau yang seperti biasa kita belajar yang normal, bagi orang yang normal, okey, tak berlaku mutasi. Okey, so 22 plus X dan 22 plus Y. Okey. Alright, so kita habiskan proses cell division meiosis ni, okay, meiotic diagram ni. Okay, so macam mana hasil daripada proses meiosis ini? Okay, so let's say bila berlaku meiosis 2, okay, so sel akan membahagi sampai dah dapat 4 sel anak. Okay, so kat sini 4 sel anak ni akan menjadi sperm lah. Sebab benda ni adalah spermatogenesis kan. Okay, yang ni saya padam sebab saya tak nak lukis lagi oogenesis. Alright, saya nak lukis dulu. Saya nak bandingkan, saya nak suruh awak nampak ya bandingan dengan normal. Okay, normal spermatogenesis. Okay, ni normal spermatogenesis. Okay, ini yang tak normal. Okay, ini bila berlaku non-disjunction pada anaphase 1. Okay, kalau yang ini pula, okay, alright, so bila berlaku proses sampai habis, meiosis sampai habis, so dekat sini berlaku anaphase 2, okay, in meiosis 2, katalah dalam anaphase 2, okay, tak berlaku non-disjunction, okay, so tak berlaku dah. So dia akan follow lah, dia akan proceed kesilapan tadi, dia akan proceed. So hasil dia kat sini kamu akan dapat new cell, sel yang baru dengan XY kromosom. So kita tahu dalam anaphase 2 sister chromatid akan segregate kan, akan separate and then move to opposite pole kan. So dekat sini pun sama. Okay, maksudnya dekat sini dia punya sister chromatid dia akan split the centromere. Okay, split the centromere. Okay, so kamu akan dapat XY kromosom. Okay, di sini. So dua sel ni akan dapat X dan Y kromosom. Okay, dan autosom dia ada 22 plus. Okay, 22 plus. Okay. Alright, what about sel yang ini? Yang ini dia ada 22 O saja, 22 O saja. Okay, kamu kena ingat anaphase 2 hanya nak memperbanyakkan sel. Okay, anaphase 1 adalah untuk halving the chromosome set. Okay, untuk menseparuhkan kromosom set. Ya, okay. So, other than that, kita boleh faham juga kalau kita tulis macam ni. Okay, kalau kita tulis macam ni ya. Kalau kita tulis yang ini bersamaan dengan N plus 1. Yang ni N plus 1, sini N minus 1 dan di sini N minus 1. Okay, in terms of chromosome set yang ini terlebih satu kromosom, kromosom set yang ini terlebih satu kromosom, kromosom set ini terkurang satu kromosom dan ini pun sama, terkurang satu kromosom. Okay, sebab dia tak ada seks kromosom. Okay, yang ini terlebih seks kromosom. Faham tak maksud saya? Okay. So let's say berlaku fertilization dengan normal gamete. So datang kat sini egg yang normal. Okay, katalah ya egg yang datang kat sini normal. Okay, so katalah egg datang sini, egg ni normal dan egg ni kalau dia normal. Okay, let's say copy, paste. Okay. So let's say kat sini datang egg yang normal. Okay, dan sini satu lagi egg yang normal. Okay, let's say yang ni of course lah dia sperm. Okay, sebab ini proses spermatogenesis kan. Okay, dalam orang lelaki. Okay, spermatogenesis kan. So bila spermatogenesis memang akan hasilkan sperm, okay, sperma. Okay, so sekarang ni, okay, sperma mesti ada flagella. Okay, alright, awak tolong bagi perhatian saya memang akan rekodkan tapi tak sama ya kalau awak nak tanya soalan dalam record video dengan live. Okay, so kat sini kita kena tunjukkan bila fertilization berlaku. Okay, di antara gamet yang normal. Okay, egg ini dia akan bawa
a single sex chromosome. Di mana dia akan bawa 22 plus X kan. A akan bawa 22 plus X. 22 plus X dan 22 plus X. So let's say kalau berlaku fertilization, what happen to this possibility to have child with 44, 44 plus X, X, Y. X, X, Y. So XXY ni apa dia punya genetic disorder dia? Klinefelter. Dengar tak kelas? Faham tak sekarang ni? Tolong fokus ya. Jangan duk buat benda lain. WhatsApp lah, apalah. Alright. Kalau awak lagi cepat faham, bagi perhatian betul-betul, kita habis awal, awak boleh buat kerja lain. So yang ini what happen to this pula? Yang ini pun sama 44 plus XXY. Ni pun boleh dapat Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. Yang ini boleh dapat individu dengan 44 plus O. 44 plus XO. XO. So orang ni adalah Turner syndrome. So yang ini pun sama 44 plus XO. Turner syndrome. Kalaulah this type of non-disjunction occur, how many percent to have Klinefelter or Turner syndrome? Berapa persen? Sekali mak dia mengandung, katalah berlaku non-disjunction dalam sel bapa dia, sel si ayah, dan dapat abnormal gamet. So berapa persen untuk dapat anak yang Klinefelter dan juga berapa untuk Turner syndrome? 50%. Yes, 50%. 50% percentage untuk dapat anak yang Klinefelter ataupun Turner syndrome. Ada tak dapat anak yang normal? Kemungkinan dapat anak yang normal ada tak? Tak ada. Tak ada. Faham tak? So maksudnya macam agak lebih bahayalah bila non-disjunction berlaku dalam spermatogenesis seorang bapa. Semasa pembentukan gamet. What about apa yang berlaku pula kalau berlaku dalam spermatogenesis juga. Yang ni normal spermatogenesis kan. Kalau dalam normal spermatogenesis, of course nanti bila dapat sel kita yang biasa kita belajar, nanti dapat sel ni 22 plus X. Yang ini 22 plus X. Yang ni 22 plus Y, 22 plus Y. So yang ini adalah gamet yang normal. Ini bila normal spermatogenesis. Yang ni nanti dia punya kromosom sister kromatik tu akan berpisah macam biasa. So yang ini adalah benda yang normal. Benda yang normal. Boleh faham? Ini yang normal. Sekarang saya nak buat kalau non-disjunction berlaku semasa spermatogenesis. Let's say. So katalah berlaku non-disjunction dalam spermatogenesis dan melibatkan anaphase 2. What happened? Jom kita buat. So kita padam dulu yang ini. Padam dulu yang ini. So saya akan buat non-disjunction berlaku semasa anaphase. Saya nak back. Saya nak back dekat sini. Kat sini je. Katalah non-disjunction berlaku dalam anaphase 2. So what will be the product ataupun the sperm look like kan? Macam mana? Lama.
Okay. So let's say bila non-disjunction berlaku dalam, sekejap lagi saya akan buka untuk soalan Okay. So let's say lah. Okay. So let's say. Okay. Anaphes 2 occur. Tiba-tiba. Okay. Berlaku non-disjunction here. Non-disjunction. Okay. Dan melibatkan sister kromatik. Okay. Chromatids gagal berpisah. Fail to separate. Okay. Dan dekat sini. Okay. Saya nak tunjukkan sister chromatic fail to separate. Saya nak tunjukkan, okay, let's say lah, okay, berlaku non-disjunction dekat both cell. Okay, both cell. Okay, awak boleh buat mana-mana satu sel pun boleh. Okay, nak buat yang sebelah kiri saja non-disjunction boleh, ataupun sebelah kanan je pun boleh. Ataupun nak dua-dua non-disjunction pun boleh. Okay, so let's say dua-dua berlaku dekat sel ini. So, both sister chromatic kat sini akan okay, bergerak ke sini saja. Okay, so dia ada dua lah. Okay, so yang ini tak ada sex kromosom. So katalah ini pun bergerak ke arah sini. So dia tak ada sex kromosom yang ni. Okay, so awak akan dapat gamet nanti. Yang ini awak akan dapat gamet 22 plus XX. Okay, yang ini awak dapat 22 plus O. Yang ni awak akan dapat 22 plus Y. Okay, dan yang ni 22 plus O. Okay, boleh faham dekat ni? Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak dekat ni? Madam. Tak ada Okay. Madam. Kalau tak ada, ya. Kenapa 22 tambah XX? Kenapa XX? Sebab kat sini ada dua kromosom X. Ini kromosom X. Ini kromosom X. Okay? Boleh faham tak? Okay? Sebab ni, macam ni. Sekarang ni, okay. Let's say ni. Kalau saya buat macam ni pun boleh. Macam ni. Sekarang ni, dua-dua sister kromatik ni dah dibawa masuk ke sini. So dia ada dua kromosom X, 1, 2. Okay, so kalau kat sini pun sama. Okay, dia dibawa ke satu arah yang sama. Okay, so kalau ni saya tak lukis macam ni, saya boleh lukis macam ni. Okay, both sister chromatid akan pull towards one pole only. Faham tak? Yang ini Y, yang ni pun Y. Okay, ini X, ini pun X. Faham tak? Faham tak? Faham. Okay. Sepatutnya sister chromatic akan split kan kat sini kan. Masa anaphase 2 ni, okay, sister chromatic split kan. Lepas tu satu akan bawa pergi ke kiri, satu bawa pergi ke kanan. Masalahnya sekarang ni dia tak berpisah dan dia bawa ke satu arah saja. Okey, ke sel ni saja. So sel ni nanti akan dapat dua kromosom X. Okey? Bila dia dah masuk dalam sel ini, dalam sel yang sebelah kiri ni, okey, dia tetap dikira sebagai dua X kromosom. Okey, begitu juga yang ini. Bila dia dah masuk ke sini, dia dikira sebagai dua Y kromosom. Sebab sekarang dia dah jadi sperm. Okay, dia dah jadi sperm. Faham tak? Bila dia dah jadi sperm, okay, kita dah kira kromosom tadi tu, kita dah kira dia sebagai dua. Okay, boleh faham Okay, so next, okay, what happen next bila fertilization dengan normal, okay, normal 8. Okay, fertilization dengan normal egg. Okay, let's say okay, so egg akan bawa
22 plus X. 22 plus X. Okay, 22 plus X dan 22 plus X. Okay, so nanti awak akan dapat anak yang ekstra, N plus saya tak nak tulis macam ni. Saya tulis dulu dia punya types of disorder yang berlaku. Anak ni awak akan dapat 44 plus X, X, X. Yang anak ni pula 44 plus XO. Anak yang ini 44 plus X, Y, Y. Yang the last one 44 plus XO. So kalau second non-disjunction spermatogenesis ni, kita akan dapat individu yang dipanggil sebagai meta-female. Yang ini syndrome. Turner syndrome. Yang ini kita panggil super male syndrome. Dan yang last sekali adalah Turner syndrome. So soalan saya kat sini, ada tak Klinefelter syndrome yang akan produce? Ada tak percentage untuk dapat anak yang Klinefelter syndrome? Tak ada kan? So yang ni valid tak untuk soalan kita yang ni? Boleh kita buat tak? Macam ni? Tak boleh. So maksudnya spermatogenesis. Spermatogenesis dalam anaphase 2, non-disjunction dalam anaphase 2, tak boleh kita jawab untuk soalan kita yang saya beri ni. So so awak tak boleh lukis seperti yang the second one lah. Meiotic diagram yang second ni tidak menjawab soalan kita lah. Faham? Alright. So kalau dia nak tanya macam how the percentage of getting Turner syndrome child, 50% boleh dapat anak yang Turner syndrome. Klinefelter syndrome 0%. Tak boleh dapat anak Klinefelter. Meta female 25%. Super male 25%. Boleh faham? Boleh. Saya ada bagi soalan untuk production ataupun macam mana Down syndrome terbentuk tak? Tak ada. Guys. Sekarang ni awak juga boleh buat macam jawapan kawan awak tadi ni kan. Dia memang salah dah awal-awal. Sebab apa? Sebab dia buat ekstra kromosom ni, kita tak tahu kromosom daripada mana. Dan dia tak beritahu berlaku dalam oogenesis ke. Oogenesis kan, benda ni patutnya berlaku dalam oogenesis lah kalau dia nak rujuk sebagai XX kromosom. Dia tetap salah lah. Tak perlu tunjuk kromosom yang lain ya, tunjuk seks kromosom sahaja. Seks kromosom only. Alright. So awak juga boleh buat, kalau ada masa nanti awak boleh buat juga, when non-disjunction non-disjunction berlaku dekat dalam anaphase 1 ataupun anaphase 2, dan melibatkan oogenesis. Faham tak? Awak juga boleh buat lagi dua meiotic diagram. Boleh cuba buat saya bagi orang kata apa kat awak, cuba buat ya, awak akan nampak nanti. Tapi dekat sini awak kena buat fertilization dengan sperm lah. Egg yang produce dekat sini dan sperm yang akan fertilize ya. Kenapa ya? Kalau yang oogenesis ni sama je kan dengan spermatogenesis. Samalah keadaannya, cuma awak kena buat X kromosom. Awak kena buat XX kromosom lah yang fail to separate yang berlaku non-disjunction dan sebagainya. Nanti sperm yang datang pula sama ada sperm X ataupun sperm Y. Boleh faham? Awak buat dulu. Buat dulu, kalau ada masa nanti kita akan bincang. Saya nak bagi awak satu soalan lagi.
Okay, soalan ni pula saya dah bagi belum macam mana Down syndrome form? Soalan, belum Okay, so awak cuba buat, okay, show a meiotic diagram, okay, of non-disjunction, okay, when non-disjunction when non-disjunction in anaphase 1 and anaphase 2. Okay, maksudnya awak ada dua meiotic diagram lah satu tunjuk masa non-disjunction anaphase 1, yang kedua meiotic diagram bila non-disjunction dalam anaphase 2 that leads to a Down syndrome child. Miss. Okay, ya? Miss dah tunjuk dah tu yang Down syndrome. Down syndrome saya dah tunjuk dah. Dah ajar dari tu. Okay, alright, tak apa. Untuk male individu. Okay, alright. So, okay. Kalau macam tu, baguslah saya dah tunjukkan. Okay, cuma saya, untuk siapa yang masih tak faham, okay, boleh cuba buat soalan ni, leads to a Down syndrome male child. Okay, so kalau macam tu ada soalan yang lain tak? Okay, siapa yang tak faham, saya tetap akan tunjuk jawapan sekejap lagi. Okay, dan saya akan recordkan, awak boleh tengok jawapan dia dekat sini. Okay, sebelum tu ada soalan lain tak sebelum kita ended class? Ada tak? Tak ada? Tak ada ke? Miss. Ya. Tanyalah Sarah. Ada Tanya tak? dulu. Hello? Sarah, kenapa? Ada soalan? Hello, cepatlah. Kita nak ended class ni. Miss, Ah, yang meta female syndrome tu macam mana? Yeah. Meta female syndrome. Okay. Kita boleh tengok, okay, kita boleh google dekat sini macam mana yang dikatakan meta female. Okay, meta female syndrome. Okay, meta female syndrome dia ada 3 copies of X chromosome. Okay, dekat dalam dia punya karyotype. Okay, dia ada extra X copy dekat sini. Okay, punca dia adalah non-disjunction jugalah. Okay, so apa karakteristik dia? Okay, seperti generally normal due to bar bodies. Okay, nampak seperti orang normal sahaja. Okay, dia tinggi, tall stature, behavior problem. Okay, behavior tu I don't know, behavior tu dari segi apa. Okay, macam mana saya tak pasti. Clumsiness and poor condition, wide set eye, okay, mata dia jauh, reduced muscle tone and masalah ovari. Okay, ni antara dia lah yang di-sharekan dekat internet ya. Okay, extra X chromosome copy, okay, tall stature, possible myopia, okay, increase width between eyes, okay, mata dia jarak yang jauh, okay, skin tone at inner eyelid. Okay, boleh faham Okay, kita perlu carilah individu. Biasanya dekat overseas dia memang biasa buat kajian individu. Miss, Ya. kan kalau Ya. spermatogenesis kita ada yang ekor-ekor tu kan? Ada apa? Yang macam Miss kita ada yang Ada apa? ekor tu, macam yang sperma tu lah. Flagella. Maksudnya kalau Flagella kepada sperma lah. kalau agenesis ni Kenapa? bulat biasa je lah. Bulat biasa je lah. Berbeza lah. Kalau yang macam ni, ini sperm. Okay, yang ini egg. Egg ni bulat biasa je lah. Okay, bukan ovum ya, kita sebut egg. Okay, once fertilization complete, barulah egg to turn to become ovum. Okay, kat sekolah dulu awak belajar ovum kan? Yang akan fertilize dengan sperm kan? Sebenarnya egg yang fertilize dengan sperm, then baru complete the meiosis process, barulah egg dia jadi ovum. Okay, lepas tu baru dia jadi zygote. Okay, so ciri-ciri untuk individu ini awak memang kena hafal lah dan faham, dan
dan kata apa, kena cari sendiri ya. Contohnya selalu ditanya dalam exam juga, okey, apa ciri-ciri Klinefelter syndrome ya, XXY, apa ciri-ciri XO syndrome. Okey, kalau XXY dia adalah lelaki ya, kalau XO dia perempuan ya. Kalau dari segi apa nama ni, petal, okey, mereka ni Klinefelter syndrome dan Turner syndrome dikatakan mereka adalah sterile. Okey, mereka ni mandul. Okey, tak dapat menghasilkan gamet dan tak boleh nak reproduce lah ya, tak dapat hasilkan anak. Ya, biasa ditanya Klinefelter dan juga Turner syndrome, dan juga satu lagi trisomy 21 ya, iaitu Down syndrome. Okey, so Down syndrome pula juga dilaporkan ada sesetengahnya adalah petal ya, tapi kebanyakannya lelaki memang confirm sterile. Okey, dari segi mental retardation, trisomy 21, Down syndrome biasanya dia mental retarded lah ya, bergantung. Dia ada level-level dia untuk Down syndrome ni. Ada yang pandai, okay, ada yang biasa-biasa ya, ada yang lemah, lembab dan sebagainya. Ya, tapi kalau XXY dan XO dia tak mental retarded ya, dia tak ada masalah mental. Dia macam orang biasalah, boleh berfikir. Okay, so ciri-ciri setiap satu ni awak kena tahu ya. Untuk silibus kita trisomy 21, Klinefelter syndrome dan juga Turner syndrome memang kita highlightkan, so that nanti masuk exam kemungkinan akan ditanyalah. So yang lain-lain ni tambahan saja. Okay, contoh macam Patau syndrome ya, trisomy 13, okay, ni ciri-ciri dia lah, mental and physical deficiencies, okay, wide variety of defect in organ, large triangular nose and so on. Okay, so awak boleh take note sikit benda ni. Saya akan videokan benda ni dan saya akan masuk dalam YouTube channel saya, dan saya akan bagi unlink link untuk awak lihat. Okay, so ada soalan lagi sebelum kita ended? Tak ada? Kalau tak ada, okay, saya akan buat kelas, okay, hari Sabtu untuk ganti kemarin. Okay, so hari Sabtu malam saya akan bagi link. Okay, insyaAllah saya akan buat pada 8.30. Boleh faham? Okay, so untuk soalan ni saya akan sambung jawapan dia di bawah untuk siapa yang masih tak faham. So yang the rest, terima kasih ya, boleh dismiss. Okay, thank you semua. Saya, okay. Thank you, Miss. Okay, sama-sama. Thank you, Miss. Alright. Okay, so saya akan tunjukkan bagi siapa yang nak tengok dalam video untuk jawapan ini ya. Okay, so non-disjunction. Okay, berlaku dalam anapes 1 ataupun anapes 2, tetapi di sini kita kena tahu bahawa dia melibatkan autosom nombor 21 ya dalam karyotype manusia. Okay, so bila berlaku ya proses non-disjunction ni, ia berlaku semasa proses meiosis. Okay, meiosis, proses pembentukan gamet. Okay, boleh jadi ia berlaku dalam anapes 1, dalam meiosis 1 ataupun dalam anapes 2. Okay, dalam meiosis 2. So, okay, kita tengok kalau dia berlaku dalam anapes 1 maksudnya homologous, okay, kromosom nombor 21 ni, okay, yang akan fail to separate. Okay, fail to separate. Okay, kalau berlaku dalam anapes 2 dia melibatkan sister chromatids. Okay, nombor 21 lah. Okay, of chromosome 21 ni yang fail to, okay, of chromosome 21 yang fail to separate. Okay, so bila they are fail to separate, therefore they will move to the same pole. Okay, and leads to the abnormal. Okay, akan menghasilkan abnormal gamet. Okay, alright, jom kita lukis macam mana proses non-disjunction ini berlaku. Okay, let's say
Okay, dia non-disjunction of autosom 21 ni, dia boleh berlaku dalam perempuan boleh berlaku dekat lelaki pun boleh. Okay, yang penting dia melibatkan autosom 21. Okay, boleh faham? Dia boleh berlaku dalam spermatogenesis, okay, ataupun oogenesis. Okay, mana-mana satu sahaja. Okay, yang penting dia melibatkan autosom 21. Okay, jom kita buat ya, what happened. Okay, so let's say, okay, for example, untuk gambar rajah magnetic diagram yang pertama ni, let's say non-disjunction berlaku semasa anaphase 1. Okay, therefore, macam mana kita nak lukis sel? Okay, so after meiosis 1, okay, dia akan hasilkan, okay, 2 new cell kan, new daughter cell, okay, hasilkan 2 sel yang baru. So let's say kita start dengan kromosom yang telah duplicated. Okay, so kat sini kenapa saya lukis macam ni? Okay, sebab inilah autosom, okay, ataupun kromosom 21. Okay, so kat sini let's say berlaku non-disjunction. Okay, non-disjunction, so both homologous chromosome akan fail to separate kan. So both akan move to the same pole. Okay, so dekat sini, okay, kita akan ada, okay, kromosom yang terlebih dekat sini. Okay, kita boleh lihat dekat at the end of the meiosis. Okay, katakan meiosis berlaku macam biasa. So at the end kita akan dapat gamete. Okay, kita akan dapat 4 new daughter cell which is akan jadi gamete kan. Okay, so proses meiosis diteruskan dengan meiosis 2, okay, dalam anaphase 2. Okay, dalam meiosis 2. Okay, yang ni anaphase 1 dalam meiosis 1. Okay, so katalah dekat sini sister kromatik separate macam biasa. Okay, so dia akan splitted ya, dia akan orang kata apa? Split kat sini. Okay, dia akan split kat sini. So at the end awak akan dapat, okay, gamete dengan 45 plus, let's say yang ini, let's say yang saya lukis ni adalah spermatogenesis. Okay, so awak akan dapat 44. Okay, boleh jadi yang ini X. Okay, 44, 45 ya. Yang ini tambah X. Okay, so let's say yang ini adalah sperm. Okay, so yang ini 40. Oh tak nak, saya nak tukar sebab kita nak buat male kan. Okay, so katakanlah yang ini adalah Y. Okay, ini adalah Y. Okay, kena ingat ya, yang ini autosom 21. Okay, bukan seks kromosom. Okay, yang ni pula 40. Okay, 4 plus X 44 plus Miss, oh okay, sorry. Ya? kromosom dia terus jadi 45 campur Y. Bukan 23 Ya, campur betul. Y. Kalau yang Oh tu yang sorry. mana? Sorry. Yang ni sebab dia dah individu. Sorry. Betul lah apa awak cakap. Okay. So yang ni dia autosom dia akan bertambah. So autosom dia bertambah 1. So 23 lah tambah Y. Okay. 23 tambah Y. Okay. Maaf. Yang 44 tu bila dia dah jadi individu. Okay. So yang ini akan kurang lah. Dia punya autosom akan berkurang. Okay, so dia akan instead of tinggal 22, dia akan jadi 21. Okay, 21.
plus X. Okay. Kemudian, okay, bila dah jadi, apa nama ni? Dah jadi fertilization, katakan fertilization berlaku dengan normal. Okay, normal egg. So normal egg akan bawa 22 plus X sahaja. Okay. So dekat sini 22 plus X. Sini 22 plus X. Sini 22 plus X. Sini 22 plus X. So di sini, okay, kamu akan dapat individu dengan 45 plus X dan Y. In other words, dia ada berapa kromosom? 47. Okay, sebab apa? 45 autosom tambah 46 tambah X jadi 46 tambah Y jadi 47. Okay, so yang ini pun sama. Okay, dia akan dapat 45 okay, plus XY. Okay, dan dapat 47 bilangan kromosom. Okay, individu ni pula yang ini, okay, satu disorder yang lain lah yang tak dibincangkan dalam silibus kita. Okay, di mana dia akan dapat okay, 43 okay, plus XX. Okay, dan yang ini 43 plus XX. Okay, apa nama sindrom ni saya tak pasti. Awak pergi cari. Okay, tapi kita boleh tulislah individu ni dia ada 45 kromosom. Okay, ini pun ada 45 kromosom. Okay, dan keadaan macam ni kita panggil trisomi 21. Yang ini kita panggil monosomi 21. Okay, trisomi maksudnya dia ada extra copy of chromosome dekat autosom number 21. Yang ni dia kekurangan satu kromosom dekat autosom number 21. Okay, kita tak bincangkan ya apa nama sindrom ni, kita tak bincangkan dalam silibus kita. Okay, kita hanya bincangkan yang ini sahaja. Di mana silibus kita menekankan ini adalah Down syndrome. Okay, topiknya Down syndrome. Okay, so kalau soalan tanya what is the percentage to have okay, male child okay, with Down syndrome. So kat sini jawapan dia 50% ya, boleh dapat anak lelaki dengan Down syndrome ya. Awak boleh juga buat awak tukarkan seks kromosom ni kepada X pun boleh. Okay, awak tukar yang ni kepada X. Okay, kepada X, yang ni awak tukarkan kepada Y, ini pun awak tukar kepada Y. Okay, bergantung pada soalan. Kalau soalan nak female Down syndrome, awak tukarlah. Okay, Y kromosom dengan X kromosom ni. Okay, boleh faham? Okay, awak juga boleh buat meiotic diagram. Okay, kalaulah proses non-disjunction ni melibatkan oogenesis. Okay, so hanya perlu lukis kromosom X, kromosom autosom 21 sahaja. Ya, tak perlu lukis pasal X dan Y kromosom ya. Sebab apa? Sebab Down syndrome adalah sejenis sejenis non-disjunction, sejenis disorder yang melibatkan non-disjunction autosom ke-21 ya, bukan seks kromosom. Boleh faham setakat tu? Okay, so itu sahaja saya akan rekodkan dan saya akan upload dekat YouTube channel saya. Okay, that's all. Thank you, Miss. Okay, sama. Ada yang masih online ke? Thank you, Okay. Miss. Oh, tak ada kelas ke? Tak ada. Ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada kelas. Okay, so that's all. Okay, bye. Bye, Miss. Thank you. Bye. Bye.